memastikan agensi luar yang terlibat akan kekal bekerjasama tu, memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada agensi luar, sentiasa menjaga kepentingan bersama, meraihkan kejayaan jangka pendek, meraihkan dalam majlis rakan kongsi, menjemput mereka ke majlis sekolah. Saya nak panggil nanti dia orang tu sebagai salah seorang penderma terbanyak saya tu sebagai perasmi majlis saya ni. Okey. Salah satu bengkel untuk projek saya nanti. Lepas tu, bagaimanakah anda memastikan amalan pemufakatan dengan agensi luar terus kekal diamalkan oleh warga sekolah? Satu, promosi melalui media sosial. Kedua, menyebarluas misi dan visi yang jelas. Ketiga, mengekalkan hubungan. Keempat, perkongsian amalan terbaik. Kelima, pendekatan bertema, lawatan penanda aras, guru menghadiri khusus. Tapi saya tak tahu lah doktor betul tak saya. Macam saya cakap tadi, saya buat je dulu. Kejap. Saya tengok dulu baca je. Thomas. Betul lah ni. Tak ada masalah. Okey. Habis dah situ je. Sikit je. Sekejap. Slide sebelum tu. Okey. Semula menyebar luas projek membuat inovasi. Alright. Tak ada masalah. So far okey. Faham lah tu yang dalam kelas tu. So dia akan jalankan minggu depan ni? Minggu ni dah proses ni lah dalam saya siapkan semua mesyuarat, jawatankuasa semua dah siap dah. Dengan jemputan untuk penceramah semua dah siap dah. Tinggal lagi untuk bengkel tu laksana minggu depan. Oh, okey. Penceramah semua dah panggil semua lah? Dah. Saya dah confirm dah. Saya dah hantar surat pun. Tadi saya hantar by hand. Okey. Tahniah. Okey lah tu. Boleh. Nanti akan hantar lampiran gambar semua ke tak? Untuk laporan perantisan? Kena kan? Kena. Okey, sampai benda tu lah. Okey, tahniah. Next. Terima kasih Cikgu Ayu. Doktor, boleh saya tanya sikit? Boleh. Doktor, saya confused. Adakah yang kita buat tugasan ini mesti sama dengan yang kita buat perantisan? Atau ini untuk kita buat tugasan untuk yang hari tu sesi Hari bersemuka tu punya, JNJ punya, modul JNJ. Jadi mesti adakah macam cadangan saya mesti sama dengan yang sekarang perantisan tu? Maknanya aktiviti semua. Atau saya boleh create yang lain tu tapi tak menjalankan di yang sekolah perantisan? Maksudnya nak buat yang lain untuk yang perantisan lain, yang ni lain macam tu ke? Tak lain semualah, dia ada sikit-sikit macam kalau melalui macam tadi kan kita melalui TikTok ke apa kan, tapi saya memang tak buat benda ni. Adakah boleh saya masuk ke dalam tugasan sini juga? Boleh je. Kan ini tugasan untuk yang sesi bersemuka kan, bukan untuk yang perantisan kan. Thank you. Saya ingat mesti sama dengan tu sebab lain sikit saya punya. Tak apa. Nanti kita tengok yang bentar. Sebab ni lebih kepada ABS untuk model JNJ tu. Jadi apa yang tugasan hari tu je untuk ni. Tapi dia nak juga kerja buat tu sebagai macam ada satu aktiviti yang dijalankan khas untuk JNJ tu. Okay. So biar kita nampak lah cikgu-cikgu buat benda tu dekat sekolah macam tu. Macam Cikgu Ayu buat tu lah. Macam tu. Tapi Cikgu Sun memang ada buat lah untuk JNJ punya. JNJ kalau yang kurikulum saya tak terlibat. Yang saya terlibat yang JNJ tu core kurikulum. Okay. Sebab yang kalau kurikulum saya terlibat hanya guru pakar dalaman saja. Sebab memang lepas berbincang dengan guru besar kan, mereka banyak projek program tentang kurikulum. Jadi tak nak membebankan cikgu lah. Macam tu. Tak nak pakai cikgu. So ambil yang dalaman sajalah, JNJ dalaman je. Yang core kurikulum itu memang ada JNJ dengan jurulatih swasta dengan yang pengerusi teknik daerah. Okay. Okay. Siapa lagi nak buat? Nak teruskan?
Dr. Lias ya. Okey, insyaAllah boleh. Okey, saya stop Ayu punya kejap. Bahasa bentang open. Okey. Senang putih. Kita tolong Cik Husaini juga. Nampak? Okey dah, nampak. Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Dr. Sia dan sahabat-sahabat sekalian. Petang ni insyaAllah kita melihat sedikit tentang apa yang kita buat ABS yang lebih kurang sama macam kita buat masa bersemuka dulu, Doktor. Okay? Tajuk yang saya pilih ialah kenali tematik ni sebenarnya pendekatan bertema dalam kurikulum. Okay? Inilah insyaAllah kita akan buat. Ini adalah satu tajuk daripada tajuk praktisan dalam kurikulum lah, insyaAllah. Dan insyaAllah kita akan buat dalam masa 2 minggu lagi kot yang tematik, sebab minggu ni kita akan laksanakan untuk HAM dulu, pengurusan insyaAllah. Next, Cikgu Sami. Cik pergi slide seterusnya Cikgu Husaini. Tulaikan tak mau Oh, tulaikan ada ni, ada tulaikan sikit. Boleh je. Tulaikan kena ada, walaupun isi kan tak ada. Tulaikan yang 01 tu ada yang penuh ni. Yang ni saya papak ni nampak tak? Tulaikan ni. Kalau nampak tulaikan. Tak ada lagi tulaikan. Tak nampak ya? Boleh. Kalau keluar tulaikan. Alah. Okey. Ni dah. Saya pun dah sangat ni. Merah sangat pipi ikan ni. Allahu Akbar. Sebenarnya untuk mengenal pasti isu dan punca ni, kita sebelum kita melaksanakan SWOT, kita tengok kepada Rajah Tulaikan Ishikawa ni. Okay? Dalam persekitaran kita melihat kepada sosial budaya di tempat kita, di sekolah kita, dan bilik darjah yang tidak kondusif. Maknanya kenapa kita nak buat ni? Okey, cantik, besar. Okey. Lepas tu kaedah dia, lebih banyak guru-guru di sekolah yang praktisan ini menggunakan kaedah berpusatkan kepada guru, dan kita nak alih kepada berpusatkan kepada murid lah selepas ni. Okey. Kaedah yang tidak pelbagai yang digunakan oleh guru dan pembelajaran yang agak tidak berkesan lah. Maknanya kalau dibandingkan dengan pembelajaran abad 21. Okey, dari segi alat ataupun mesin, kekangan daripada sudut sumber. Okay. Seterusnya bagi melihat kepada manusia, sumber manusia ini kurang kreatif dalam kaedah pengajaran, iaitu mengikut tidak berpusatkan kepada murid, dan guru itu ada kekangan masa. Kekangan masa disebabkan oleh banyak. Okey, daripada sudut murid, manusia juga murid pelbagai aras, dan sikap murid itu sendiri agak malu dan kurang berkeyakinan terhadap diri sendiri. Bagi bahan pula, tiadanya penyediaan resource sendiri dan alat batu BBM agak kurang efisien. Okey, seterusnya kita jadi isu dia pembelajaran tematik masih lemah dalam di kalangan guru di sekolah tersebutlah, di sekolah saya ni, sekolah praktisan. Okay, next Cikgu Husaini. Cikgu Husaini mana Cikgu Husaini? Okey. Kecil sikit, okey. Isu utama dia, okey, pembelajaran tematik masih lemah dalam kalangan guru. Punca dia baru-baru ni baru dibugarkan balik semula oleh pihak PPK pasal tentang pembelajaran bertema ini. Sebenarnya sebelum ini pendekatan bertema kita dah laksanakan. Sebelum ini pun dalam KPSR, KSSR ini pun lagi ditekankan semula ya. Kenapa kurangnya pendedahan secara berfokus guru dalam mengajar di sekolah, dan kenapa kurang berfokus, mengapa guru kurang berkeyakinan untuk melaksanakan pembelajaran bertema ni, dan mengapa bilangan murid terlalu ramai dalam sesebuah kelas, dan kenapa ramai dalam kelas kerana tidak kreatif dalam pelbagai pendekatan. Bila ramai maka tidak berlakunya pendekatan yang begitu efektif lah dalam kelas tersebut. Jadi isu dia di sini, cuba tengok Cik Sani sebelah sikit dah nampak tu isu besar dia. Tak nampak.
tepi. Okey, rangkaian dia isu utama dia ialah meningkatkan tahap penguasaan PDPC guru menerusi pendekatan bertema. Ini sebenarnya salah satu daripada pendekatan yang terdapat dalam PDPC abad ke-21. Okey, seterusnya rangka idea tadi. Okey. Rangka idea tadi dan menilai pihak berpotensi ni, pihak luar ni, kita melihat beberapa agensi luar yang saya senaraikan di sini sebagaimana Cikgu Ayu juga senaraikan tadi. Adanya Pejabat Pendidikan Daerah, adanya IPG, KDRI ni College Datuk Razali, bahagian pembangunan kurikulum yang kita senaraikan. Jadi hasil daripada senarai semak penilaian tahap potensi ini, maka kita melihat PPD lah yang salah satu yang mendapat tempat yang pertama. Tak? Kecil sikit saya ni. Okey, ni baiklah, ni tak ada masalah kot yang ni. SIC, okey, beres. Ranking yang utama 1, 3, 4, 5 dan 2. Kita tengok ranking ni lah. Jadi kita pilih pendekatan kita lebih dengan Pejabat Pendidikan Daerah. Okey, ni antara LOU memohon mengadakan kerjasama bagi program kenali tematik ni. LOU kita antara SK Sedang, Sekolah Perhatisan saya, bersama dengan pegawai SIC Plus, SC Plus PPD Dungun. Yang ni antara contoh yang doktor sendiri bagi tu lagi dan kita modify yang ni saja. Seterusnya kita kepada OPPM. Next Cikgu Sani. Okey. Kecil sikit Cikgu Sani, kecil sikit. Tak apa nampak. Yang ni nak bulat-bulatkan ni belum ada kemahiran, nak bulatkan kosong dulu, lepas tu hitamkan kat dalam lagi doktor. Yang separuh tu belum lagi dah. Tak reti nak buat macam mana nak hitamkan tu. Nanti yang tengok kita belajar lagi sikit-sikit nak boleh hitam. Kalau apa puan Cikgu Ayu tadi, dia boleh ni Rosita. Dekat ada sekolah dekat Raup ni, SK Bandar Raup ni, ada seorang pandai buat. Ya. Bulat tu. Bila kita buat hitam dia hilang bulat. Bila kita buat hitam dia jadi hilang. Jadi kita setakat ni kita buat hitam saja je dulu. Tak, bulat dia tak jadi kecil. Bawa ayam golek. Bawa ayam golek malam ni kita belajar. Oh tu lah tak reti. Nak buat sengit ni pun susahan sekali. Okay, dan ni kita dah bulatkan lagi. Nantilah kita betulkan balik, kita merancang, mengurus dan menyelenggara program ini berdasarkan OPPM ni. Saya akan bunyikan balik lah. Okay, saya tengok balik. Dalam bulat tu macam tek lalat kan. Tak reti nak buat, nanti insyaAllah saya belajar dengan Kak Ina kot, insyaAllah. Okey, beres. Dan ni saya akan bunyikan balik. Next Cikgu Sani, sikit lagi. Kejap. Yang objektif tak ada tanda Tak boleh nak tanda lagi. Baru ni tak tanda. Ya Allah. Saya cuba slide show. Nampak tak OPPM ni? Nampak dah. Nampak. Saya nak tandakan bulat kat sini dekat objektif tu. Okey. Bulat-bulat jadi kecil-kecil sangat bulat ni. Yang ada pun kecil-kecil Kecil, lepas tu jadi hitam tu ada, hilang bulat ni. Okey, beres. Okey. Next saya munikan balik data ya. Okey. Mengukur, mengkaji semula penambahbaikan ini, 3 kolom ini, bagaimanakah anda menentukan keberkesanan projek? Mesti melalui one page project management tu. 1, sesi learning walk, SLT dan MLT, pencerapan dan pendapatan analisis keputusan PPD. Apakah tindakan dan jika projek ini tidak berkesan, kita akan adakan plan intervensi. Kita buat tindak susul kepada apa yang kita dah laksanakan ini, melaksanakan postmortem untuk penambahbaikan. Apakah pula tindakan jika projek tersebut amat berkesan memberi penghargaan kepada guru. InsyaAllah kalau tak berkesan pun kita bagi juga penghargaan supaya dia lebih bermotivasi. Kita sebar luaskan melalui perkongsian amalan terbaik. Kita teruskan dengan melestarikan supaya lebih baik dan mewawarkan dalam media sosial sebagai rujukan kepada sekolah-sekolah yang lain. Itu antara yang kita buatlah insyaAllah untuk mengukur, mengkaji semula dan menambah baik. Okay, next satu lagi. Cik Sani satu lagi. Satu slide lagi Cik Sani bawah. Yang satu lagi. Satu lagi. Yang ni kan? Bawah lagi. Ya. Betul tak?
Okey, yang ni memperluaskan dan melestarikan pemuafakatan ini, cara mempromosikan projek, okey, jaringan dan jalinan ini satu melalui hebahan FB sekolah, papan info kan. Okey, grup WhatsApp, mesyuarat persatuan ibu bapa, PIBG, standing meeting setiap pagi, hari Minggu, hari Ahad, okey, dan banner di pintu pagar lah. Yang ni antara kita buat untuk promosi projek kita dan kita agensi bagaimanakah dan anda memastikan agensi luar dan terlibat dengan Kekal berkolaboratif, kita tanda tangani LOU, lepas tu kita bagi CJ penghargaan, kita undang sebagai perasmi dalam majlis, okay, sama ada majlis anugerah akademik dan sebagainya, kita terus berhubung baik dengan berterusan sebagai rakan strategik dan mengadakan karnival akademik serta memberi pengiktirafan lah kepada mereka setiap agensi tersebut. Okey, last sekali, bagaimanakah anda memastikan amalan pemuafakatan dengan agensi luar ini terus kekal? Satu, mesti melalui menjadikan jaringan dan jalinan ini sebagai amalan serta budaya dalam kalangan warga sekolah kami, insyaAllah. Itu saja, Doktor dan sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Okey, cuma yang bulat-bulat tu betul kan? Jadi maksudnya nampak apa yang kita dah buat hari itulah. Okey. Ya. Pelaksanaan bendanya bila tu? Dia akan buat tu? InsyaAllah dalam masa 2 minggu lagi, Doktor. Okey, 2 minggu lagi Alright, good luck. Okey, terima kasih Doktor. Okey. Next. Ina. Ada orang dah? Ina nak bentang ke? Ina. Mana Ina? Rajin PPDI ni. Semangat PPD kita hari ni. Semangat PPD kita ni. Semangat bentang. Saya tolong bentang yang orang yang saya tak siap lagi. Aduh. Bentang orang. Tak ada dengar suara tu. Sorry. Sun nak bentang dulu ke? Boleh je. Kita bagi laluan ke adik dulu, kakak bentang kemudian. Tapi saya punya simple aja. Apa? Kita tengok betulkan nanti. Okey. Mana tek lalat kecil tu jadi kata lalat besar. Okey, kejap ya. Alright. Nanti yang ni you akan upload nanti kan 18? Ya. Ya, Doktor. Kita upload nanti. Betul lah. Masa pendek je untuk saya baca tu. Boleh nilai dah sekarang ni, Doktor. Betul lah. Sampai-sampai nilai. Tapi kalau nilai tengok tek lalat tu macam rendah dia makan. Sebab saya lalat je. Sian je doktor. Betul lalat je. Bendanya sampai. Gurau je. Boleh nampak tak? Boleh. Okey, saya terus ke ikan saya tak cantik lah. Okey, saya ikut yang apa dalam template ya. Jadi yang sekolah saya ni isu dia kualiti PTPC guru masih belum mantap. Okey, jadi dia punca dari manusia juga. Yes. Nampak tak? Boleh tak? Nampak. Okay, sorry ya. Ikan Jos apa ni Cikgu Sun? Ya? Ikan apa ni? Ikan todak Saya tak pandai gambar-gambar itulah, Doktor. Okey ya. Ikan todak tadi. Okey, tak apa. Ini tak penting, Doktor. Yang penting kepala ikan menghadap ke kanan. Semua sudah makan ni, tinggal tulang ni. Ikan todak ni tajam ni. Okey, jadi 50% guru sahaja yang mengaplikasi PAK 21. Jadi bukan semua. Jadi saya nak memantapkan kualiti PDPC lah, itu yang objektif saya. Jadi lagi 50% kelas masih tidak menggunakan BBM berasas PAK 21 ini rasa kepada itu bahan dan material lah. Jadi guru kurang mendapat pendedahan dalam PAK 21. Ini isu dia. Seterusnya, okey, isu utama kualiti PTPC guru belum mantap. Jadi punca dia kenapa? Tahap pemahaman dalam PAK 21 kurang kuasai. Yang 50%
putus itu. Jadi mengapa? Sebab kurang mendapat pendedahan dalam PAK21. Jadi kenapa kurang pendedahan? Sebab sekolah lebih fokus kepada program yang lain kalau banding dengan PAK21. Memang sekolah ini dia banyak program seluruh bahang ini dia sekolah ini jadi sekolah rintis lah, program bahasa Melayu lah, banyak lagi. Dia memang banyak program kurikulum dia pilih sekolah inilah. Kesian guru sana ya. Okey, jadi tiada perancangan yang sistematik, boleh kata kurang lah, jangan tiada lah. Okey, kenapa macam tu? Guru tidak dibimbing secara berterusan sebab mereka terlalu banyak program, betul cakap. Jadi yang PAK21 itu macam diabaikan. Bukan diabaikan semualah. Jadi mungkin tak seperti yang mula-mula hangat tu lah. Jadi rangka idea utama tu program pemantapan kualiti PC guru. Okey. Okey, jadi yang tadi saya tanya doktor lah. Sebab yang kalau nak ikut ni banker ini, saya sebelum tu saya ingat nak minta bantuan daripada SISC Plus PBD, tapi baru-baru ini mereka baru saja minggu lepas minggu lepas lah, mereka ada program PBD pula, pentafsiran bilik taja. Jadi sebelum itu saya bincang dengan guru besar nak buat program apa yang perlu dimantapkan. Dia memang suggest buat PAK21. Tapi selepas yang pra-perantisan itu, tiba-tiba pula mereka ambil yang program PBD. Mereka dipilih oleh PBD daerah Bera. Jadi sekarang mereka tengah sibuk dengan membuat pentafsiran PBD program ini. Jadi saya ambil yang kedua ni lah, ambil guru pakar dalaman. Boleh Pak Doktor saya buat macam tu? Atau boleh kedua-dua jumlah skor ni boleh sama tak? Yang mana? Yang skor tadi tu? Ya, yang skor ni. Boleh je. Guru pakar dalaman 36 semua. Okey je. Boleh kan? Walaupun saya sekarang ni memang saya tak minta bantuan daripada SISC Plus PBD. Tapi pakai yang guru pakar dalaman. Ya, saya guna ni. Tapi dia ranking kedua. Guna kan? Itu yang ranking ketiga, jadi saya tak gunalah. Saya pilih yang kedua ini. Yang agensi luar berpotensi kan. So tak guna SIC? Sebab saya telah guna dalam core curriculum saya dengan menjalankan program kejurulatihan badminton. Okey, boleh je. Okey, boleh ya. Okey, thank you. Jadi ini surat lah, terpaksa saya buat lah yang tu. Jadi OPPM ni. Jadi mesyuarat jawatankuasa, objektif ada dua, meningkatkan pemahaman guru PAK21 dengan meningkatkan kemahiran PAK21. Pemahaman dan kemahiran. Jadi itu je lah bulat yang objektif ni, ada dua program je. Ya. Boleh tak? Sebab saya baru pembentukan dan penjikan tugas jawatankuasa mesti ada objektif juga dah. Apa tujuan dia dah? Objektif. Objektif. Ini yang aktiviti saya yang bengkel tu. Saya memang akan buat bengkel ni. Saya tunggu sekejap. Cikgu Suri yang nombor 3 tu, pembentukan dan petugas jawatankuasa. Jadi biarlah kita nampak apa objektif yang kita buat pembentukan tu. Kan? Yang sini. Ya. Nombor 3. Kita mungkin perlu tambah lagi sebab ada lagi objektif yang tak dimasukkan, mungkin boleh masukkan kat situ kan. Lepas tu pelaksanaan aktiviti ni, dia sekurang-kurang borang postmortem. Postmortem pun mesti nak kena tahu juga kenapa buat postmortem tu. Okey, faham. Okey, faham. Jadi saya masuk ke objektif sinilah. Kenapa saya nak buat postmortem, kenapa saya nak buat pembentukan jawatankuasa. Bagi melancarkan, boleh? Boleh.
Okay, Malah nanti kalau saya ingat nak tengok baca tu. Oh ya. okay, nanti saya masukkan. Okey. Jadi yang tentang pembentangan projek ini saya akan buat pada hari esok. Selepas berbincang dengan guru besar, esok saya akan membentangkan projek saya kepada semua guru. Okey. Dia ada dekat objektif mana? Objektif 1, objektif 2? Objektif 2 dan apa tu? Yang nak bentang esok tu ada dekat objektif mana? Objektif yang yang PAK 21 lah. Saya nak bentang tentang yang program saya akan buat untuk perantis Sani. Okey, objektif 1. So dia ada dekat mana? Objektif yang mana? Ada bulat tak? Bulat ni meningkatkan pemahaman guru. Ada sini. Yang pertama tu. Jadi saya belum bagi warnakan hitamkan sebab saya belum buat kan. Jadi saya kena hitam. Objektif dia dah boleh hitam. Oh, boleh hitam kan sebab saya sudah ada. Yang dekat bulan tu yang ada yang penuh, ada yang putih, ada yang separuh. Kalau objektif memang hitam terus dah. Tak pandai lah. Alamak. Okey. Nanti saya mungkin boleh copy yang kakak-kakak punya. Masalah betul lah hitam ni. Tak mahu Dr. Alias punya kan? Dr. Alias lagi tadi potek lalas je. Saya itu pun tak pandai. Okey, jadi nanti tapi saya... Kalau cikgu jangan buat dalam bentuk share. Sekarang dah bentuk share kan? Ya. Bentuk PowerPoint boleh buat. Jadi kalau bentuk share yang dia tak boleh buat. Oh, ya ke? Oh, okey. Nanti saya cuba. Kalau share dia tak jumpa. Kalau dekat PowerPoint biasa ada. Oh, okey. Nanti simbol tu. Nanti saya cari. Saya cari. Okey. Okey. Jadi memang selepas saya bincang dengan Puan Guru Besar, dia bengkel saya kan, belanja saya bajet 200 lebih. Tapi doktor sekarang dia kata tak payah apa, 1 sen pun tak payah. Oh ya ke? Tak ada duit? Jadi macam mana biasa kita macam yang saya buat tu cadangan saja kan, kalau mesti ikut yang sekolah kan. Saya kata saya nak buat jamuan, dia cakap tak payahlah, tak perlu, cikgu-cikgu sini nak cepat balik, jadi tak payah buat jamuan. Tak payah makan-makan lah. Dia tak nak makan-makan, dia cakap mereka saja nak you cepat-cepat bentang, straight to the point, dan mereka nak balik awal. So tak ada bajet lah. Saya memang ada buat bajet. Saya kan 240 ni termasuk nak buat bagi hadiah-hadiah semua kan. Dia cakap tak perlulah cikgu, tak perlu. Okey. Kalau kata tak perlu, tak payahlah, tak ada duit tu. Tak payah kan? Okey. Asal keluar duit sendiri nanti. Dia sebab macam yang material bahan-bahan tu, dia kata sekolah memang sudah sedia ada. Jadi tak perlu guna sebab banyak yang, kalau yang bengkel PAK 21 ni dia nak fokus kepada menggunakan ICT, jadi dia guna komputer aja. Okey. Jadi yang untuk membuat mengukur, mengkaji dan mengkaji semula. Jadi saya bagaimana menentukan keberkesanan. Jadi saya gunakan OPPN sama dengan yang tadi. Terus saya menganalisis data yang terkumpul lah selepas saya buat tu. Okey, terus apakah tindakan yang anda jika projek tidak berkesan? Samalah, saya nak mencari punca projek dan saya akan buat postmortem atau membuat pelan intervensi. Boleh? Okey, terus saya tindakan jika projek tersebut amat berkesan, mestilah melestarikan projek kita dan mengevaluasi projek kita. Bagaimana menentukan keberkesanan projek menggunakan orang? Mencari punca. Okey, lagi? Okey, jadi yang last ni cara mempromosi ini yang dalam kuliah lah, melalui Facebook, WhatsApp, YouTube. Instagram tak ada ke sekolah? Sekolah biasa ada Instagram tak? Rasa belum ada lagi. Oh, belum ada lagi. Yang TikTok itu saya tak ada lah.
TikTok tak ada. Itu tak ada lah. Astro mungkin boleh. Okay. Jadi Rasa budak sekolah kan anak murid lagi pandai ni TikTok kan. ya kan? Kalau yang Chinese kan, Chinese dia ada Chinese punya TikTok. Dia lain. Yang China punya kan. Jadi dia bukan panggil TikTok, dia panggil Douyin ah. Douyin. Douyin boleh lalu kat situ nanti. Okey, boleh. Okey, jadi bagaimana anda memastikan agensi luar yang terlibat dan akan kekal berkolaboratif, jadi meraihkan kejayaan jangka pendek, memberi pengiktirafan kepada agensi luar, misalnya bagi CIJA, okey, meraihkan dalam majlis rakan kongsi. Yang ni rujuk kepada yang kuliah lah, yang hari itu kita bincang tu. Jadi Cikgu Sun, ya, saya. bukan TikTok yang kami bentang dulu ke tu? TICK Itu TikTok kan? Yang bahasa Cina kan? Baru saya cakap, saya tak tulis, nanti saya tulis Douyin. Douyin ya, okey. Terus lah boleh kan? Saya tu, okey. Jangan buang masa lah nanti ya. Okey, jadi nampak gayanya saya akan buat Google Meet dalam kereta, nampak gayanya ni. Okey, teruskan. Okey, bagaimana anda memastikan amalan pemufakatan dengan agensi luar terus kekal? Jadi keep in touch. Okey, promosi melalui media sosial, menyebar luas misi dan visi yang jelas dan perkongsian amalan terbaik ni. Okey. Okey. Jadi itu sahaja daripada saya. Yang ikan ajar. Minggu depan esok kan? Esok. Esok untuk ni lah, untuk dia orang bentang lah. Ya, dan tubuh jawatan kuasa. Okey. Boleh. Okey. Alright, Tania. Bagus. Okey, masih. Sama. Okey, berapa orang lagi belum ni? 1, 2, 3 orang 4 lagi. Okey. Saya. Okey, silakan. Okay. Boleh nampak tak lagi? Boleh. Boleh dah. Okey. Ada aquarium kat belakang. Aquarium. Ini sebab Tapi slide tak nampak lagi. Ya? Slide tak nampak lagi. Slide tak nampak lagi? Sekejap. Boleh dah? Keluar dah ikannya? Okey, cantik ikan dia. Okey. Ikan jelawat ni. Ikan sama adik-beradik ni, sepupu dengan ikan Dr. Alias tadi. Dia sepupu ni. Sepupu. Yang ni macam saya ingat sikit kepala dia. Bibir merah betul. Pakai lipstick semua ni ikan ni. Baiklah, dekat sini sama juga macam sahabat-sahabat yang lain tadi. Saya boleh mula doktor Boleh, silakan. Baik, menyentuh juga tentang isu dekat sini selepas kita buat analisa data tadi dan kita menggunakan rajah tulang ikan Ishikawa untuk mengetahui apakah punca-punca isu yang ada yang dapat dikesan melalui data-data tadi, iaitu di sini guru rasanya tak, saya skip je ya doktor. Ya. Baca semualah ni. Tak payah. Rasakan saya nampak je. Okey. Nampak dia ni kualiti. Pergi ke isu je, pergi guru ada isu. Isunya ialah kualiti pengajaran dan pembelajaran guru kurang mantap lah. Ya. Ini adalah antara punca-puncanya. Punca guru. Okay, seterusnya ini adalah the why. Kenapa berlakunya isu berkenaan tadi, antaranya PDPC tadi, guru dari segi kaedah tadi kurang berkesan. Guru tidak mempunyai pengetahuan yang jelas tentang kaedah ataupun konten yang nak disampaikan.
guru kurang merancang pengajaran secara sistematik. Maknanya kebanyakan guru sebenarnya kalau masuk kelas tu just masuk, tak ada perancangan lah. Bila kita memantau tu kan, kita tahu boleh jangka cikgu kurang dari segi persediaan, dari segi perancangannya. Kemudian guru tiada bimbingan berterusan. Ni sama ada SLT ataupun MLT tidak membantu guru. Dan akhir sekali sebenarnya tiada program pembangunan guru secara sistematik atau terancang oleh pihak sekolah lah. Tak ada perancangan program pembangunan guru tadi, meningkatkan kualiti guru. Dan untuk rangka ideanya meningkatkan kualiti pembelajaran bermakna melalui PBL tadi. Kita punya aktiviti lah yang akan diadakan. Ada soalan? Doktor, ada nak tambah ke? Sekejap saya tengok. Mengapa aku tidak mengintegrasi? Tak ada, okey lah ni. Tidak mempunyai guru yang terancang. Okey, rangka idea meningkatkan kualiti. Okey, tak ada masalah. Okey. Seterusnya, ini adalah senarai jalinan antara yang saya senaraikan lah bagi meningkatkan kualiti pembelajaran bermakna melalui PBL tadi, iaitu IPG Datuk Razali yang lokasinya dekat dengan sekolah SK Tok Jembal lah. Kemudian SIC Plus PD Kuala Terengganu dan juga Guru Cemerlang. Jadi melalui matriks ni didapati bahawa SIC Plus adalah yang tertinggi lah, maknanya dari segi ranking tadi. Dan hari ini barulah dapat berhubung dengan SIC Plus, dah berbincang. Jadi program ni akan dilaksanakan selama 2 hari. Lokasinya masih dalam perbincangan sebab bilik mesyuarat yang ada di sekolah tu rosak. Jadi saya akan update lah dengan SIC Plus semula tentang tarikh tempat. Pelaksanaannya adalah pada awal bulan 8. Okey. Kemudian ini adalah contoh LOI tu. Rasanya baru ni ada pembetulan kan dari segi Cik Azizi sebut kan. Jadi rasanya nanti kita pakat-pakat sama semak lah, takut ada yang tertinggal ataupun tersalah. Ayat macam justru apa semua tu kan. Jadi kalau kena tengok balik ayat-ayat tu lah. Kena tengok. Kita pakat tengok lah, takut ada yang termiss kan hari tu. Teringat Dr. Azizi sebut. Dr. Azizi dia orang bahasa, sangat alert tu bahasa dia. Jadi ni contohnya rasa tak ada masalah doktor? Tak ada. Tak ada. Bahasa tengok lagi tak ada. Yang ni OPPM. Jadi ada 14 senarai aktiviti. Pakai segi 4 Ya? PPM dia pakai segi 4 dekat Nampak segi 4 ke? dekat objektif tu. Jadi 4 segi dah? Tadi bulat. Kat saya bulat ni. Tak ada. Bulat. Bulat. Pasal tengok kat phone dia kecil. Okey. Dah bulat dah. Alright. Ada bulat terkeluar apa ada tu? Yelah. Telajak besar. Susah. Apa? Bila kita buat drive, dia susah nak edit. Betul lah doktor cakap tadi kan? Kita kena download dulu baru senang nak. Dulu kat PowerPoint, buat dekat Word biasa, dekat PowerPoint biasa, baru boleh jadi. Yalah. Baik, nanti akan dikemas ini pun di-upload semua. Ya. Jadi ada mula-mula dengan mesyuarat jawatan kuasa, pembentangan Kertas Kerja dan yang benda ni semua akan dilaksanakan pada hari Ahad nanti dalam mesyuarat guru lah. Okey. Ahad tu 18. 17. Ahad 17. 17. Okey. Jadi untuk mendapatkan sumber, saya dah hubungi juga beberapa sumber keuangan lah untuk mendapatkan dana lah untuk menaja makan dan apa. Kalau ada rezeki insyaAllah lah tu. Okay.
penyebarluasan visi program ni saya akan laksanakan selepas mesyuarat lah. Bila dah ada lepas mesyuarat baru kan, nanti kalau dah beritahu dulu takut terkejut pula cikgu-cikgu tu. Lagipun belum berkenalan secara tak ada lagi ruang nak jumpa semua guru. Baru jumpa seorang dua, macam maknanya jumpa-jumpa tepi-tepi dan saya melawat bilik guru macam tu lah. Okay, seterusnya ini praujian ni sebelum laksana program nantilah. Kemudian ni program dia kolaboratif dengan PPD, SIC Plus. Kemudian pemantauan melalui OPPM, senarai semak, Google Form. Seterusnya penilaian post program dan juga pelaporan, menganalisa borang penilaian, mesyuarat postmortem, meraih kejayaan, dan meraih kejayaan ni maknanya kita railah guru-guru dan juga mungkin akan jemput lagi SIC Plus untuk mungkin kalau ada rezeki lebih bolehlah kita buat jamuan sekali lagi lah. Tadi yang makan tadi insyaAllah ada. Dia guru besar orang Melayu dengan Chinese lain kot. So, betul. Ya, betul. orang Melayu kuat makan sikit kot. Tak, yang guru besar dia nak buat tapi yang cikgu tu tak nak. Dia kata Tak nak cepat balik. dia nak tak apa. dapat. Boleh cepat balik. Ya. Tak apa, itu pilihan Ya, mereka betul. kan. Mereka rugilah. Sebenarnya saya nak belanja. Ya, betul. Kan? Okey, dan akhir sekali kita tengok kalau berjaya saya akan lestarikan, dan jika ada kelemahan tu akan buat lagi intervensi lah. Okey. Doktor ada nak komen? Dekat sini saya tak nampak dia punya ni. Kejap, kena zoom sikit. Dekat sini tak ada apa yang ni. Cuba tadi betulkan sikit OPPM tu. Biasa lagi masa saya nak tengok nanti lagi nampak. Sekarang tak apa nak nampak. Jadi Okay, nanti dalam tempoh ni saya akan screenshot dia OPPM nak rujuk balik lah ke doktor. Dalam grup je lah boleh share, jadi kawan-kawan boleh. Doktor boleh komen terus kan dalam tu. Betul. Letak je macam ada yang sebab tak apa nak nampak dia punya ni. Buat slideshow pun tak apa nak nampak. Sebab ni image kan doktor. Okey, tak apa, nanti saya akan baik lah. Okey, boleh. Okey, seterusnya yang ni, bagaimanakah anda menentukan keberkesanan projek? Ada 7 langkah. Memantau keberkesanan projek melalui borang OPPM tadilah yang dibuat tadi. Keputusan PBD akhir tahun ni untuk long term lah. Sekarang ni PBD pertengahan tahun sedang berlangsung untuk pengisian dia, dan mungkin peringkat kedua nanti kita tengok kesan lambat sikit lah yang nombor 2 ni doktor. Ke pencerapan PBD borang standard 4, learning walk. Mungkin kita boleh fokus kepada pelaksanaan projek tu, tengok apa item-item yang kita tentukan lah. Okay, saya makan dokumen, maknanya ni dokumen-dokumen tadi kita analisa dan tengok data yang ada tu lah, dan juga melalui orang laporan satu muka surat kita tengok. Kemudian berbual dengan guru atau peserta. Sasaran saya adalah guru tahun 6, semua guru mata pelajaran tahun 6. Jadi kita menjurus untuk bantu murid tahun 6 supaya meningkatkan itulah untuk mereka bawa untuk memohon sekolah-sekolah khas lah, supaya boleh dapat band-band yang tertinggi lah, maksimum TP6 lah. Okay. Kemudian tanya sampai dapat pada peserta tadi. Kalau ada isu ke apa, kita tanyalah sampai dapat info yang kita nak. Okay. Dan melalui suara guru dan juga murid. Sebab bila cikgu mengajar tu mestilah murid akan dapat impak dia kan. Kalau bila deep learning ni memang murid akan seronok lah, ada fun learning lah kat situ. Okay, seterusnya tindakan jika tidak berkesan melalui tadi postmortem. Jadi kita akan dapat maklum balas dari guru apa dia kekuatan dan kelemahan tadi kan melalui postmortem. Okay, seterusnya mengambil tindakan susulan. Kita mungkin ini merangka balik perancangan tadi
Sebab mungkin dalam misalnya ada 20 orang guru atau guru mata pelajaran tahun 6 tadi, bukannya semua yang tak berpasti, mesti ada. Dan guru-guru ni kita akan buat khidmat bantu kepada guru yang belum boleh menguasai secara itulah. Kita boleh buat PFC lah melalui teacher sharing session kat sini kan. Okay. Jadi melaksanakan plan intervensi, kita merangka balik lah ni tadi, Doktor. Okay, seterusnya kalau berkesan projek ini diteruskan dan dilestarikan melalui PSC, ni yang TSS yang positif dan juga boleh buat collaborative teaching lah kepada guru-guru yang dah mantap tadi dengan guru-guru yang kita nak bina kualiti dia melalui panitia lah. Okay. Kongsian amal terbaik dengan rakan strategik dan sekolah sekitar. Kita boleh jemput guru-guru yang ataupun sekolah berkenaan untuk sama join dengan kita dan juga buat pembentangan lah. Kemudian boleh buat naik dalam YouTube atau sosmed yang ada di sekolah. Okey, apa-apa saja media yang ada kat sekolah lah. Sosmed, betul. Okey, seterusnya kaedah mempromosi ni melalui banner, banting, sosmed tadi yang ada, TV sekolah, TV pendidikan sekolah ada kan. Okay, hebahan di tempat tertentu seperti dalam mesyuarat PIBG, kita meruar-ruarkan projek tu dan juga jalinan jaringan yang kita ada dalam program yang kita laksana dekat masjid pun, sebab kita YDP kita sekolah guru besar sekolah tu adalah salah seorang daripada ahli jawatan kuasa bendahari masjid sekitar. Okey, ada kelebihan dekat situ. Okay, seterusnya bagaimanakah anda memastikan agensi luar tu tadi kekal berkolaboratif? Kita menandatangani MOU dan atau LOI lah, sentiasa berhubung dengan rakan strategik melalui WhatsApp, Telegram ataupun kita hello tanya apa, dan menyediakan sedia penghargaan atau cenderahati. Kalau misalnya kita ada personal rapport lagi, mungkin kita boleh tahu birthday dia ke kan, kita boleh buat. Misalnya kalau macam SIC Plus tu, kita terus dengan diorang, mungkin kat situ boleh, kalau birthday semua boleh lah tu. Mengukuhkan lagi lah hubungan yang ada. Ya, ni membutuhkan kerjasama ni mungkin kita boleh buat berkala lah, melalui sesi jemputan apa, melibatkan mereka dalam program sekolah secara berkala juga. Kalau program-program yang besar mungkin kita boleh jemput, kadang-kadang orang-orang ni memang susah nak hadir. At least dengan jemputan kita tadi, mereka rasa dihargai. Mereka hadir tu susah je, tapi bila kita ajak mereka hadir tu mesti ada rasa touch kan kat situ. Okay. Ini mengadakan karnival dan pameran di sekolah. Bahaman tadi kita buat karnival dan jemput juga mereka yang menyumbang tadi untuk turut sama dalam kita panggil showcase ni lah. Showcase PBL ni, KMR kita. Okay, untuk terus memudahkan JNJ dalam kalangan guru pula, kita boleh memudayakan ni sentiasa mewar-warkan lah, kita menyebut siapa agensi-agensi yang terlibat dengan kita melalui mesyuarat, kita sebut ulang-ulang biar mesra orang-orang penyumbang yang sentiasa terlibat dengan program sekolah ni dalam kalangan guru, supaya nanti kalau kita tak ada di sekolah tu pun cikgu-cikgu ingat, cikgu-cikgu boleh rasa dekat dengan agensi-agensi ataupun ahli korporat ini. Okay, seterusnya menjemput agensi atau penyumbang dalam majlis-majlis utama sekolah seperti sambutan Hari Guru, jamuan akhir tahun dan sambutan akhir tahun. Jamuan akhir tahun, sambutan Hari Raya. Sambutan Hari Raya kan biasa kita buat di sekolah, jadi kita jemputlah mereka turut serta dalam majlis sambutan Hari Raya peringkat sekolah tadi. Jadi itu saja, Doktor. Ada. Hello. Okey.
Terhilang suara. Okey doktor. Tiba-tiba suara macam jauh sangat tak dengar. Okey. Kejap. Tapi boleh kenapa nampak suara jauh slide. sangat ni? Kejap. Jauh ke? Tadi Hello? kuat, tiba-tiba hilang. Kejap. Kejap ya, Nah. Tak dengar suara. Boleh doktor? Okey, dah boleh dengar dah. Tadi isu. Okey. Oh ya, tekan slide. Tadi bisu, tak nampak. Tapi yang itulah yang ni slide. Maknanya yang itulah. Okey, tak apa nanti. Lepas apa saya dengar berdasarkan pendengaran tu tak ada masalah. Okey. Apa nanti bila dah Doktor, upload nanti pun nampak ya. Yang ni nak didetailkan lagi atau setakat cukup point je? Kalau 8 point je biar nampak kan. Kalau detail sangat jadi banyak slide dia ni. Okey. Ni penting kita faham je dia punya ni. Okey, ni slide yang saya nak zoom. Okey, banner dengan ni. Tapi kalau rajin nak buat detail boleh je cikgu. Ya? Kalau rajin nak buat detail boleh je. Ya. Tulang pada ni, tapi kalau pada saya tak ada masalah, saya tengok, saya faham, okey je. Jadi tak cerewet sangat. Yang penting cikgu tak laksanakan nanti tu senang faham. Masalahnya sekarang ni bila sebut tujuan PowerPoint ni kan untuk kita hantar, rasanya kalau kita detail okey juga sebab bukan kita nak bentang kan, jadi perlu detail. Ya, betul. Sebab bila dah bentang macam ni saya dah nampak, dah boleh tahu dah apa-apa markah semua kan. Tak ada masalah. Yang penting cikgu faham je nak buat macam mana. Dan program tu dapat dilaksanakan. Nanti bila time perantisan ada lampiran, ada bukti, dah cukup dah sebenarnya. Tak ada apa sangat. Yang ni okey dah ni, saya nampak okey dah ni untuk slide ni. Baik. Okay, saya stop presenting. Alright, stop presentation. So next Tania, Lina. Memandangkan doktor nak cepat, saya bentang cepat boleh tak doktor? Okey, boleh. Okey ke Ustaz? Ke Z dulu nak bentang? Siapa lagi? Sila. Abang saya ni. Saya dulu ke Ustaz. Sekejap je saya Ustaz. Saya kira buat sekali je tu. Kecuali ni ke bentang saya sekali lah. Janganlah gitu. Rasa point sebab semua hampir sama kan? Betul tak? Ya. Kan? Kurang je. Cuma punya pelaksanaan dia bila objektif berbeza je. Pengisian ni lebih kurang. Okey doktor boleh? Boleh. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk Adina Sun. Saya sebenarnya sama je lebih kurang dengan rakan-rakan tadilah ya. Ini tulang ikan saya lah. Nampak cantik lah sikit pada show tu. Ada mata, ada insang. Jadi hasil daripada kenal pasti isu dan punca utama daripada Malaysia kawan ni, saya dapat rumuhkan yang perlu isu yang utama yang saya perlu atasi ialah dari segi faktor manusia lah, guru. Isu saya ialah pemahaman guru mengenai pentafsiran dan penilaian PPD masih lemah. Itu isu saya lah doktor. Okey. Kemudian daripada isu utama tadi, saya kena pasti isu dan punca utamanya ialah yang pertamanya guru kurang faham pelaksanaan PAK 21 dan PBD lah. Bila sebut PAK 21 ni merangkumi PBD lah. Guru tiada panduan khusus pelaksanaan PAK 21 dan PBD dalam PDPC. Cuma di sini bukan kita menidakkan pegawai-pegawai SIC ataupun pegawai-pegawai di PPD ada, tapi kata orang tu tidak secara mendalam, secara khusus.
banyak taklimat yang diberikan secara umum dan dari segi kata orang tu masih banyak lagi lah yang perlu guru tahulah. Garis panduan yang dibagikan tu tak berapa cukup dan tidak ada penataran. Penataran yang dibuat tak banyak membantu. Okey, kemudian kurang mengadakan program pembangunan kompetensi guru. Ini saya merujuk kepada pihak sekolah sendiri. Pihak sekolah banyakkannya mengharapkan program-program ataupun bengkel-bengkel yang diadakan di peringkat PPD saja. Di peringkat dalaman sekolah tak banyaklah ataupun tak ada dibuat oleh pihak pentadbir sekolah, oleh GBK pentadbiran. Kemudian guru tidak ambil serius ilmu khusus yang dihadiri. Nah, ini pun satu penyakit juga. Guru pergi hadir tetapi maknanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Tidak ambil serius setiap kali taklimat bengkel yang diadakan di peringkat PPD khususnya. Kemudian guru lebih selesa mengajar menggunakan kaedah berpusatkan guru. Ini tidak dinafikan, guru dah daripada dulu mengajar secara chalk and talk dan mereka merasakan kaedah ini lebih berkesan. Maka amat sukarlah bila kita ingin melaksanakan perubahan. Ini masih lagi berlaku di banyakkan sekolah di daerah nipis, termasuklah sekolah yang saya buat mengadakan perantisan ni. Okey. Boleh doktor ya? Boleh, silakan. Okey. Kemudian rangka idea dalam menilai potensi pihak luar, saya namakan tiga agensi luar yang berpotensi untuk membantu untuk melaksanakan aktiviti utama saya ni. Yang pertamanya pegawai SISC Plus Pejabat Pendidikan Daerah Nipis. Ini pun saya dah berhubung secara langsung lah dengan dia orang bersetuju. Terpulang kepada saya lah nanti menetapkan tarikh yang sesuai cadangannya pada ujung Julai ni ataupun awal Ogos lah. Berdasarkan peruntukan. Perantisan nanti hantar bila? Ya? Ya, perantisan hantar bila? Perantisan tu sama je doktor tarikhnya. Oh, sama Memang saya bagi dua lah sebab dua program tu saya buat 2 minggu berturut-turut pada hari Sabtu. Saya tak kacau waktu PDBC lah. Saya buat hari Sabtu. Walaupun program ni program melibatkan akademik sebab kita tak nak nanti tapi macam cikgu okey kan nak datang tu Sabtu Ahad tu. InsyaAllah kerana usaha ni dia orang sanggup datang lah kot. Okey. Bukannya selalu kita nak mengadakan majlis ilmu untuk perbankan masa hari Sabtu. Saya maklumkan awal-awal dah program ni ada dekat hari Sabtu, dia orang bersetujulah supaya dia orang merancang cuti dan sebagainya pada hari tersebut, maka semua dapat hadir lah. Okey. Buat pada waktu petang. Apa dia? Boleh buat pada waktu petang macam saya buat pada waktu petang. Ya. Waktu petang saya rasa takut dia orang penat dan tak sempat. Jadi saya ambil waktu pagi lah hari Sabtu. Ya. Okey, kemudian saya libatkan juga dengan pensyarah IPG. Ya. Ini antara agensi yang saya fikirkan boleh membantu. Dan selain daripada itu, pegawai SIP PPD Nipis ni sebenarnya pun memangnya orang yang sangat hebat juga dalam PBD ni, dalam pendidikan ni. Bagi kami SIP ni dengan SIC ni lebih kurang sama lah. Ya. Jadi setelah dibuat penilaian, setelah semak semua, maka keputusannya saya memilih bekerjasama dengan SIC Plus lah. Markahnya ada dipaparkan itu, jumlah skornya 39 berbanding dengan SIP 34 dan pensyarah IPG 32. Okey. Kemudian ini bina hubungan lah dan persefahaman. Saya buat 2 surat ni doktor. Yang pertama, memandangkan sekolah saya ni kecil ya, sekolah SK Bercang, tidak berbaloi, rasanya hanya saya panggil
hanya untuk cikgu-cikgu SK Bercang saja. Jadi saya panggil juga cikgu-cikgu sekolah yang berhampiran. Ya. Sekolah yalah, ada beberapa buah sekolah lah yang saya panggil yang di sekitar di sini, itu Sekolah Kuasa Relong, SK Pada Tengku, SK Gua dan SK Kuala Telang. Okey. Ini surat memohonlah kepada PPD mohon perkhidmatan SIC Plus lah di bengkel pengurusan pentadbiran bilik darjah guru-guru SK Bercang. Ni tajuk surat saya lah nanti. Okey, kemudian OPPM kecil sangat Okey. Ada hitam ya? Ada. Okey. Yang separuh tak ada separuh? Separuh. Yang tak ada separuh Doktor, saya hitamkan semua. Separuh susah nak buat lah. Julai kan Julai? Ke pelaksanaan yang Julai tu? Okey, Julai saya tak sempat lagi nak hitamkan. Nanti saya terang, saya satu-satu lah sekejap. Saya objektif dulu ya. Okey, objektif meningkatkan kepahaman guru, membuat pentafsiran yang standard. Saya letakkan hitam lah pada lajur 7 dan 8, iaitu pelaksanaan aktiviti 2 aktiviti, iaitu bengkel slot yang pertama dan slot yang kedua pengukuhan lah berkaitan dengan kepahaman. Jadi pengisiannya tu pun saya tak dapat nak cerita di sini. Nanti biasanya dia ada slot-slot dia lah yang dilaksanakan oleh SIC Plus nanti. Dan cuma saya dapat terangkan di sini ada 2 lah ya, aktiviti bengkel ataupun pengenalan, kemudian aktiviti pengukuhan berkaitan dengan pentafsiran PBD. Jadi saya rangkumkan di sinilah ya. Kemudian mewujudkan persekitaran kelas yang kondusif. Saya pun letak juga dalam senarai aktiviti atau untuk mencapai objektif saya, meningkatkan kemahiran guru dalam PK 21 dan PBD. Apabila kalau guru faham, guru dapat melaksanakan, insya-Allah objektif yang 2 ni akan dapat dilaksanakanlah. Ya. Sebab kita lihat pun setakat ini bilik-bilik di kelas-kelas biasa, tak menampakkan kelas bercirikan PAK 21 ya. Okey. Kemudian pada bulan Julai banyak tu, cuma saya ada yang mesyuarat jawatan kuasa saya belum buat lagi Doktor. Saya cuma maklum kepada guru besar dengan GBK dah maklum, cuma secara formalnya mesyuarat jawatan kuasa saya tak buat lagi. InsyaAllah akan saya buat pada minggu depan lah. Ada dasarnya guru besar dah setuju, GBK dah setuju. Rasanya tak ada masalah lah. Cuma dalam mesyuarat jawatan kuasa saya ni cuma nak meletakkan kerja lah. Letakkan kerja. Kemudian saya bentang sekali pada hari tersebut kertas cadangannya, pembentukan dan perincian tugas sekali. Mencari sumber saya dah bergeraklah tadi. Saya memohon peruntukan daripada YB Adon. Alhamdulillah secara lisannya beliau setujulah. Kemudian satu lagi permohonan saya dengan YB Parlimen lah, Timbalan Menteri. InsyaAllah rasanya boleh dapat jugalah. Okey. Kemudian ini belum lagi lah. Dan kalau sempat menjeballuahkan visi program ni, saya buat bila selesai jawatan kuasa nanti, jawatan kuasa kerja ni akan bertindaklah untuk menjeballuahkan visi ni. Kita dah buat visi tu, cuma tak improve dalam mesyuarat lagi. Okey. Ini pun belum lagi. Okey, selepas pelaksanaan 2 program, nombor 7 lepas program bengkel ni nanti kita akan buat pencerapan kelas pada bulan Ogos insya-Allah, dan kita melihat hasilnya pada bulan 9 lah. Okey, itu OPPM saya.
Kemudian yang ini lebih kurang lah, sama jugalah dengan adik-adik saya bentang tadi bagaimana anda menentukan keputusan projek menggunakan OPPM, membuat analisis berdasarkan data yang dikumpul berdasarkan pencerapan oleh guru dan dapatan daripada bengkel tu nanti kita buat ada instrumen yang kita bagilah instrumen tu baru ni pun saya dah bentang masa dengan doktor yang masa hari last kita buat tu, kita ada perbentangan kertas projek kan. Saya ada bentang soal selidik tu dan beliau sangat bersetujulah. Setiap program yang kita buat tu ada soal selidik maklum balas tentang keberkesanan program. Ada saya buat. Kemudian apakah tindakan jika projek tidak berkesan, jadi punca projek tidak berkesan lah. Mencari punca projek ni maknanya daripada postmortem lah. Saya ayat ni mungkin saya baiki sikit lah. Yang ni saya memang tak, ayat tu memang tak kemas lagi lah doktor. Apakah pula tindakan anda jika projek tersebut sebelum apa tu kemas ini dulu Ya. InsyaAllah saya akan tengoklah ayat-ayat kawan-kawan yang bombastik sikit tu. Okey, boleh. Yang bombastik semua Okey, sama juga. Sekarang tengok Facebook ni ada saya tengok Facebook sekolah tapi tak ada macam tak ada view banyak sangat lah. Sekarang ni orang sibuk dengan TikTok TikTok sekarang ni. Inilah antara promosi jaringan yang saya akan cuba buat nanti. Bagaimana anda memastikan agensi luar yang terlibat akan kekal berkolaborasi. Ini pun tak ada masalah. Sebab kita sentiasa berhubung dengan agensi luar seperti SIC Plus dengan rakan-rakan sponsor tadi tu yang daripada YB saya alhamdulillah sangat proaktif dan seorang YB yang bekerja lah. Memang dia sentiasa ambil berat lah. Ini pun dia kata tak ada masalah. Saya akan jenguk, akan datang ke program sekolah nanti, dia kata macam tu. Okey. Dan insyaAllah kita akan raihkan jika keberkesanan nampak ada impak kepada cikgu-cikgu ni nanti, kita akan raihkanlah kejayaan jangka pendek ni. Kemudian bagaimana keadaan memastikan amalan pemuafakatan dengan agensi luar terus kekal diamalkan, promosi melalui media sosial, menyebar luas misi dan visi yang jelas, mengekalkan hubungan, keep in touch, perkongsian amalan terbaik. Okey, itu saja doktor. Okey, cantik. Faham. Tapi lebih kurang je semua ayat-ayat tu nanti saya kemas kini lah. Okey, boleh. Okey, terima kasih. Good luck untuk ni. InsyaAllah, terima kasih doktor. Okey, sama. Apa-apa masalah nanti saya rujuk, saya PM doktor lah. Alright, boleh. Sebab kalau nampak slide dia, saya lagi senang ni. Sebab dia kecil ni, tak pernah nampak Okey, saya kemas kini sikit lagi. Sehari 2 ni saya bagilah kat doktor. Okey, boleh. Kalau dapat saya tengok dulu sebelum you upload lagi bagus. Okey, boleh insyaAllah. Sebab masa saya pun singkat juga tu. Okey doktor. Tengoklah nanti kalau malam nanti. Kalau tidak pagi besok saya bagi. Alright, boleh. Terima kasih. Okey, next. Okey doktor, terima kasih. Assalamualaikum. Sama. Salam Tania. Okey, next. Apa lagi belum? Saya boleh doktor? Boleh, silakan Ustaz. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor yang dihormati doktor dan semua kawan-kawan. Salam sejahtera untuk Cikgu Sun. Sekejap saya buka je saya punya. Betul sebab betul. Betul Cikgu Sun, Cikgu Gan Suka Cikgu Gan gayanya. Tengok ikan bibir merah ke ikan todak ni bro? Nampak tak? Okey dah. Okey. Okey, tajuk projek saya ni untuk sekolah saya, sekolah SKM, sekolah perantisan saya. Jadi ada 4 orang
daripada tahun 2 yang masih tak boleh membaca dan menulis, melibatkan 33%. Jadi tajuk projek dia Sinari Hatiku Memanis-manis Jari. Ikan saya ikan macam ni je. Guna ikan-ikan yang sama. Betul tak? Ada dengan dia. Tulang ni lupa nak buang, nanti saya buang je. Okey, pertama masalah dia saya tengok pada masalah manusia. Situ sebabkan SKM dia tak bekalkan cikgu option pemulihan. Kemudian hanya seorang saja cikgu yang mengajar bahasa Melayu dari tahun 1 hingga tahun 6. Situ ada seorang cikgu je. Ada daripada tahun 1 hingga tahun 6, termasuk guru besar ada kat situ ada 12 orang je cikgu termasuk guru besar. Kecil sekolah ni. Kecil je, murid ada 8 di Temeloh, doktor. Sekolah di Temeloh. Temeloh? Sekolah apa tu? Sekolah Kebangsaan Belengu. Okey. Tak kalau aku pernah kerja kat Temeloh, saya tak tahu sekolah tu. Okey. Sekolah dalam. Kemudian sekolah ni pun sebenarnya dia tak terima banyak benda, dia tak terima berdasarkan maklumat daripada guru besar dia lah. Sebagai contohnya buku yang baru tu, buku Bacalah Cepat rasanya dia beritahu. Lepas tu tak ada langsung BBM untuk murid yang pemulihan ni. Tak ada, sekolah pun tak ada usaha nak beli dan tak ada bekal. Kaedah tu guru memang saya berbincang dengan dia kata memang tak tahu nak mengajar murid pemulihan ni macam mana. Lepas tu dia kata kekangan masa semualah. Kemudian persekitaran dia tiada bilik khas. Situ betul-betul ada bangunan untuk kelas saja. Kelas perpustakaan. Jadi untuk bilik khas tak ada, banyaklah bilik-bilik yang bilik pemulihan, bilik BOS pun SPBT pun tak ada. Jadi terhadlah dia punya penggunaan bilik tu. Jadi kalau nak mengajar murid yang nak bantu murid yang pemulihan ni mesti buat dalam kelas yang sama juga. Okey. Tiada alat BBM untuk murid pemulihan. Kenal pasti isu dan punca utama. Punca dia guru kurang mengajar murid pemulihan, guru tak guru tidak mendapat pendedahan dari guru pakar atau PPD, jumlah murid tidak ramai. Lepas tu hanya seorang guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Melayu dari tahun 1 hingga tahun 6. Jadi rangka idea utama PPD meningkatkan kemahiran guru mengajar murid pemulihan dengan menggunakan kaedah-kaedah yang sesuai dan bersesuaian. Boleh doktor yang tu? Okey, boleh. Tengok dia punya kepala dia. Kemudian rangka idea dan menilai potensi pihak luar. Unit pemulihan PPD ambil yang paling tinggi lah. Saya dah berhubung dengan PPD Temeloh dan mereka sedia membantu. Kebetulan pula sekarang ni tengah ada baru saja distruktur sekolah pertukaran dalaman saja antara pegawai-pegawai. Jadi yang terbaru untuk pemulihan, kebetulan pula yang untuk pemulihan ni Puan Zainun tu memang dipakar dalam penggunaan buku baru tu. Okey. Jadi dia kata bolehlah dia pergi ke SK Belengu ni untuk projek pertama dia pula, dia kata. Kemudian saya panggil guru cemerlang pemulihan daripada SK Seri Tualang. Lepas tu yang satu lagi JU guru pemulihan. Sekolah saya ni JU untuk pemulihan daerah. Okey. Boleh juga tak panggil daripada sekolah saya ke situ? Boleh. Okey. Itu saja. Kemudian membina hubungan ni surat macam biasa juga. Sama macam kawan-kawan yang lain. Lepas tu ni OPPM. Pertama mesyuarat pengurusan dah buat dah baru ni hari semalam. Mesyuarat panitia bahasa Melayu, guru besar minta saya berhubung dengan panitia bahasa Melayu, saya belum lagi. Pembentukan kuasa insya-Allah dalam minggu depan. Surat undangan pun minggu depan. Pelaksanaan program bengkel ni untuk yang projek pertama ni, bengkel ni pada 2 minggu lagi. Selepas pada ni minggu terakhir bulan 7. Minggu last tu itu bengkel pertama. Kemudian perkongsian baru hilang. Perkongsian pintar ni pada awal bulan 8. Lepas tu pencerapan, learning walk dan perkongsian amalan terbalik yang last sekali
Yang ni perkongsian amalan terbaik ni guru besar minta panggil yang guru pakar apa semualah untuk hadir ke sekolah. Bersama berkongsi dengan cikgu-cikgu yang ada di sekolah. Okey. Okey, Objektif tu memang kosong. Apa dia? Objektif tu memang kosong tak ada bulat. Oh ni. Oh saya tak letak kita tanda. Dia ada. Okey. Nanti tak start sebelah. Saya tak tahu lagi. Nanti saya kemas kini semula. Lepas tu saya ni lah apa tu yang aktiviti tu letak tepi nampak kemas sikit. Dia tengah-tengah kan. Oh ni. Oh dia tepi sini Tepi ya. Okey doktor, saya betulkan semula ni. Kemudian yang ini mengukur, mengkaji semula menambah baik. Pertama berdasarkan pada pencapaian semasa murid yang terlibat. Yang ini ada dia punya jadual dia yang kebetulan semalam guru besar pun ada bagi cadangan. Untuk kebesaran projek ni nak tengok contohnya minggu pertama apa pencapaian murid dah dapat. Lepas tu yang kedua OPPM, lepas tu borang senarai semak. Lepas tu apakah tindakan jika projek tidak berkesan, mengadakan postmortem dan mengambil tindakan segera memantapkan kaedah-kaedah yang telah dikongsikan oleh PPD, guru pakar dan pemulihan. Yang ketiga, apakah pula tindakan anda jika projek ni melestarikan kaedah-kaedah yang digunakan. Cikgu ni sebenarnya memang dikata dia memang tak ada pengalaman langsung mengajar murid pemulihan. Okey. Dia memperluas dan melestari pemuafakatan. Pertama, WhatsApp group, cara promosi ni. Yang kedua, laporan dalam mesyuarat agung PIBG. Itu cabaran di situ sebenarnya penjaga situ bila program sekolah ni diorang kurang sikit bagi sokongan. Komitmen sebab situ majoriti daripada B40 yang betul-betul kerja kampung lah sebab di sekolah dalam kampung. Jadi bila kita buat satu benda, guru besar kata bila kita laporkan dalam sekolah baru dia rasa semangat sikit. Kemudian media sosial. Kemudian agensi luar menghantar laporan pencapaian secara berkala. Kemudian kita bagi sijil perhargaan. Lepas tu LOI. Dan last sekali sentiasa berhubung lah. Bagaimanakah anda memastikan pemufakatan terus kekal diamal oleh warga sekolah? Yang pertama, undangan ke majlis sekolah, ke program-program sekolah. Sentiasa memaskini laporan pencapaian sekolah dan memaklumkan pada pihak yang berkaitan. Jadi dia alert sentiasa lah keadaan pencapaian sekolah. Itu saja doktor. Okey. Nampak. Alright. Okey. Okey, terima kasih doktor. Okay, sama. Masa pelaksanaan memang dalam masa terdekat lah. Masa dekat. 2 minggu lagi. Okey, cantik. Okey, teruskan. Terima kasih. Tanya. Terima kasih doktor. Nanti yang objektif jangan lupa tambah Okey, terima kasih. Ya betul. Okey, sama. Doktor. Ya, saya. Yang tadi sudah bentang tu, adakah nak upload ke WhatsApp dulu ke bagi Dr. Sila? Kalau bagusnya bagi saya nampak dululah sebelum di-upload. Nanti saya akan hantar dalam bentuk PowerPoint tu, nanti saya akan komen. Lepas tu dah ni baru upload, nanti tak payahlah saya pening kepala nak bagi markah nanti nak upload dalam kejutaan. Jadi hantar ke WhatsApp group ke atau personal? Atau WhatsApp pun boleh, personal pun boleh, mana-mana cikgu, saya tak kisah. Okey, masih. Okey, thank you. Mana-mana yang menyenangkan cikgu. Macam okey, ada lagi yang belum? Ada doktor, saya. Ada. Okey, silakan Dr. Gano. Ingat tu tak berbunyi tadi. Ada. Baru balik dari meeting. Okey, tak apa. Assalamualaikum doktor dan kawan-kawan. Selamat sejahtera Cikgu Z. Okey, saya akan cuba buat presentation berkaitan dengan apa yang saya buat. Cuma saya ni ada sedikit kelainan lah. Saya tak buat OPPM. Tak buat OPPM? Sebab dalam yang saya punya tu tidak ada pula OPPM. Tu kena buat, wajib tu. Wah. Wajib ada tu cikgu.
Tak apa, saya akan tambah baik dari semasa ke semasa. Selepas saya tengok yang kawan-kawan tadi pun memang banyak membantulah. Okey. Kejapnya Kurang dia saya nampak kan. Boleh, Ya, boleh. ya. Kejap macam mana nak share ni? Sekarang biasa mudah je. Dan kalau cover ikut relax. Kita online Sebab je tak. sekolah saya tidak ada guru besar lagi sekarang ni. Oh. Susah tak ada kan. Ada nampak tak? Help me. Nampak? Help me. Help me. Sebab sekarang ni saya memang perlu bantuan lah. Sebab guru besar tak ada lagi. Tapi insyaAllah guru besar akan masuk hari Ahad ni. Sebab dengan cerita hari ni dia orang dah terima surat lah. Oh, dapat surat lah. Tak masuk tu. Okey, yang ni berkaitan dengan tulang ikan Ishikawa. Okey. Tulang kepala. Saya ambil isu dia, guru tidak menguasai kemahiran mengaplikasi PAK21. Yang saya fokuskan kepada pembelajaran terbeza. Okey, dari segi manusia saya bagi dua, ada guru dan murid. Dari segi guru, sebahagian besar guru tidak kuasai kandungan mata pelajaran yang mereka nak ajar. Jadi mereka ni guna apa saja yang ada, yang terlintas dalam kepala mereka saja. Tidak ada panduan yang digunakan. Okey, dari segi yang kedua, attitude guru. Di mana sekolah ni kalau saya tengok memang ramai guru yang berada dalam zon selesa. Jadi guru besar dia sendiri pun cerita memang kalau nak buat sesuatu yang baru memang makan masa, ambil masa lah sikit. Sebab guru ni bila dia berada terlalu selesa, dia tak akan terima apa-apa perubahan yang kita nak bawa. Itulah cabaran utama saya di sekolah ni. Dari segi murid, apabila guru mengajar cara biasa, dia tidak menunjukkan minat lah untuk belajar dan tiada galakan dan motivasi. Maknanya guru-guru masa mengajar terus mengajar saja tanpa beri sebarang ganjaran dan motivasi kepada murid tadi. Ini menyebabkan minat mereka untuk belajar semakin kendur setiap hari. Jadi kalau saya tengok laporan PBD pun memang masih ramai lagi yang berada pada tahap penguasaan 3. Okey. Dari segi metodologi dia pula ialah kawalan kelas kurang mantap. Pengajaran lebih pada berpusatkan guru. Yang mana kalau kita tahu zaman PA21 ni dia nak pembelajaran berpusatkan murid yang mengendalikan divisi. Kita ni hanya sebagai fasilitator sahaja. Dan hasilnya PDPC cikgu gunakan tidak menarik. Okay. Dari segi persekitaran, suasana di rumah tidak kondusif. Maknanya di kawasan sekitar sekolah ni, dia rumah kampung biasa dan tidak mempunyai bilik khas untuk anak-anak mereka belajar. Jadi kalau kita tengok pun kalau dia orang buat kerja rumah pun dekat ruang tamu biasa saja. Tidak ada bilik khas untuk mereka belajar. Okay. Susah. Jadi memang majoritinya orang susah lah doktor. Okey. Dia sini kebanyakannya petani je. Kalau yang kerja dekat kerajaan tu boleh katakan minoriti lah di sini. Okey. Tiada budaya membaca. Jadi mereka dia lebih suka bermain daripada membaca. Okey, dari segi bahan pula, bahan rasangan tidak menarik, BBM tidak sesuai. Bahan berbeza tiada. Maknanya guru hanya menyediakan satu lembaran kerja saja tanpa mengikut tahap keupayaan murid tadi. Jadi situlah timbulnya isu ni. Okey doktor? Yang ni kena pasti isu dan punca utama. Amalan PAK21 dan PDPC guru masih belum lengkap. Punca dia, PDPC guru tidak berkesan. Mengapa? Kaedah yang digunakan tidak menarik. Maknanya kita boleh nampak lah bila tidak menarik ini dia tak menimbulkan minat murid untuk belajar. Jadi mengapa berlaku demikian? Sumber pembelajaran terhad, tiada aktiviti terbeza. Teknik PDPC guru tidak dipelbagai. Okey, yang ni sekejap saya boleh
Mengapa yang terakhir? Kurang kreativiti dan kemahiran. So, rangka idea utama adalah PLC meningkatkan kualiti PDPC guru dengan amalan PAK21. Okey. Boleh Doktor? Boleh. Kejap Okey. Yang ni rangka idea dan menilai potensi port luar. Yang ni saya ambil 4 saja barisan middle leader sekolah amanah. Ya, sekolah amanah ni saya ambil middle leader daripada sekolah saya sendiri. Okey. PKG Marang, SISC Plus, SIP PPD Marang dan PIBKS Negeri Terengganu. Ini daripada ni skor yang paling didapat yang paling tinggi adalah SIC Plus, SIP dan PPD Marang. Ada nombor 1. Jadi SISC Plus ni memang mempunyai kemahiran yang tinggilah dalam membantu guru-guru untuk menyediakan pembelajaran terbeza dalam setiap kelas yang mereka ajar. Okey, ini contoh surat LOI. Okey. Okey. Jadi mengukur, mengkaji semula menambah baik bagaimana anda menentukan keberkesanan projek, memantau keberkesanan projek melalui OPPM, Learning Walk, pelaporan PBD akhir tahun, pencerapan PDPC SKMG2 standard 4. Okey, tindakan anda jika projek tidak berkesan, mengadakan postmortem, mengambil tindakan susulan, melaksanakan plan intervensi. Apakah pula tindakan anda jika projek tersebut amat berkesan? Projek ini akan diteruskan dan dilestarikan, dikongsikan dengan rakan strategik dan sekolah sekitar, muat naik dalam YouTube. Jadi kita akan pilihlah beberapa cikgu yang menunjukkan gaya pembelajaran terkini untuk dimuatkan dalam YouTube. Ini satu saluran yang terkini, yang ketiga. Okey, memperluaskan dan melestarikan pemanfaatan, cara mempromosi melalui banner dan banting, grup WhatsApp ibu bapa, tersalah Jekut Terengganu. Nama web sekolah, bahan dalam mesyuarat PIBG dan bahan di masjid. Okey, bagaimana anda memastikan agensi luar menandatangani LOI, sentiasa berhubung dengan rakan strategik, menyertai program yang dianjurkan, mengadakan karnival dan pameran di sekolah untuk melaksanakan program, menjemput pihak berkepentingan yang menyumbang pada aspirasi untuk menyampaikan hadiah kepada murid, memberi sijil kepada penghargaan kepada rakan strategik. Okey, bagaimana anda memastikan amalan pemanfaatan ialah dengan membudayakan jalinan dan jaringan dalam kalangan warga sekolah dengan agensi luar dan komuniti setempat. Jadi sekolah ni dia ada 2-3 buah sekolah rendah lagi yang berhampiran. Mungkin kita boleh guna JNJ ni dengan mereka untuk membantu sekolah ni mengatasi masalah yang mereka hadapi sekarang. Terima kasih. Okey, cantik. Jelas. Terima kasih. Nanti kamu boleh hantar. Ada yang lain nak komen kan? Okay. Terima kasih banyak-banyak semua. Good luck. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Jumpa lagi. InsyaAllah.